Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini kita akan belajar bahasa Melayu penulisan. Untuk hari ini kita akan belajar bahagian karangan. Baiklah, sediakan buku teks, kertas testpad dan juga buku fikir. Sila buka buku teks pada muka surat 104, unit 20, warisan berharga. Pada hari ini, objektif pembelajaran kita adalah murid dapat membina kerangka dan menulis karangan jenis laporan bertajuk Laporan Lawatan ke Kuil Sri Poyata Vinayaga Murti. Hari ini kita akan belajar untuk menulis karangan jenis laporan. Baiklah, sebelum kita masuk pada buku teks, di sini ada beberapa contoh bangunan bersejarah yang terdapat di Malaysia. Dan ini adalah bangunan Kuil Sri Poyata Vinayaga Murti yang terletak di Bandar Melaka. Baiklah, dalam buku teks muka surat 104 ada sedikit maklumat tentang kuil tersebut, di mana kuil ini merupakan kuil Hindu yang terawal didirikan di Malaysia. Seni bina kuil ini dipengaruhi oleh seni bina daripada Belanda. Ciri-ciri seni bina Belanda ada pada bahagian dinding, pintu dan bumbung kuil. Baiklah, ini merupakan teks yang terdapat pada buku teks muka surat 104. Di sebelah kiri adalah isi untuk menulis karangan. Pada sebelah kanan iaitu kita akan membina karangan jenis laporan. Ruben dan kawan-kawannya telah menyertai lawatan sambil belajar ke Melaka. Lawatan yang dianjurkan oleh Kelab Budaya Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Kupang itu diadakan pada 19 Ogos 2016. Lawatan ini disertai oleh 40 orang ahli kelab budaya dan 4 orang guru pengiring. Tujuan lawatan itu dianjurkan adalah untuk menambahkan ilmu pengetahuan para peserta tentang bangunan warisan yang terdapat di Melaka. Bangunan warisan yang menarik perhatian Ruben ialah Kuil Sri Poyata Vinayaga Murti. Kuil itu terletak di Jalan Tukang Emas, Bandar Melaka. Bagi Ruben, lawatan tersebut sangat bermanfaat. Dia teruja kerana dapat melihat seni bina yang sungguh menarik dan unik. Baiklah, dalam teks ini ada beberapa isi yang kita akan gunakan untuk membina karangan laporan. Mari kita lihat slide yang seterusnya. Ini merupakan cara untuk membina karangan laporan. Dimulakan daripada tajuk laporan tersebut. Kemudian pada perenggan pertama ialah pendahuluan, perenggan kedua isi-isi penting, perenggan ketiga penutup dan yang terakhir sekali pada bahagian tanda tangan, jawatan dan juga tarikh. Sila ingat cara untuk format untuk karangan laporan ini. Baiklah, kita terus kepada isi untuk karangan laporan. Seperti yang telah cikgu nyatakan sebelum ini, karangan format laporan sama dengan cara untuk membina karangan cerita. Karangan cerita ada 4 perenggan. Okey. Tetapi dalam karangan format laporan kita bagi 5 perenggan kerana tujuan akan dipecahkan kepada perenggan yang kedua. Untuk perenggan yang pertama dimulakan dengan soalan bila, siapa, pergi mana, berapa orang yang akan pergi dan naik apa. Dan untuk perenggan yang kedua, tujuan lawatan itu diadakan. Untuk perenggan yang ketiga, kita melihat apa di sana, peserta ataupun murid yang pergi melawat itu, apakah perkara yang mereka akan lihat. Seterusnya kita pergi kepada buat apa. Setelah mereka melihat pelbagai pelancong, bangunan bersejarah dan kuil itu sendiri, apakah yang mereka akan buat? Kita ada isi di sini dan yang terakhir sekali ialah mereka pulang ke sekolah ataupun pulang ke rumah. Ini adalah salah satu cara untuk kita membina karangan, tidak kira karangan jenis laporan, berita ataupun karangan cerita. Boleh gunakan teknik ini untuk membina karangan.
Seterusnya kita pergi kepada perenggan pertama. Yang atas sekali merupakan tajuk laporan itu sendiri. Seterusnya kita pergi kepada perenggan 1. Ini merupakan isi untuk perenggan 1, bila, siapa, pergi mana, berapa orang pergi dan naik apa. Untuk bila, sesuai kita akan buat karangan cerita, kita akan mulakan dengan cerita itu seperti pada minggu yang lepas, pada cuti sekolah yang lalu dan sebagainya. Untuk membina karangan laporan, tidak boleh menggunakan pertanyaan ataupun penggunaan perkataan seperti itu. Kita ubah kepada tarikh semasa kita pergi ke sana. Baiklah, ini kita lihat pada 19 Ogos 2016 merupakan soalan nombor 1. Siapa yang menganjurkan? Pihak Kelab Budaya Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Kupang menganjurkan sebuah lawatan. Pergi ke mana? Lawatan ke tempat bersejarah di Melaka. Berapa orang yang pergi? Seramai 40 orang ahli kelab budaya dan 4 orang guru pengiring telah mengikuti lawatan itu. Mereka pergi naik apa? Mereka pergi dengan menaiki sebuah bas yang telah disewa khas. Kita pergi kepada perenggan yang kedua, iaitu tujuan itu sendiri. Mengapa mereka pergi ke lawatan itu? Salin semula tujuan yang terdapat dalam teks dan termasukkan pada perenggan yang kedua. Tujuan lawatan itu diadakan adalah untuk menambahkan ilmu pengetahuan murid-murid tentang bangunan warisan yang terdapat di Melaka. Pada isi perenggan ketiga, melihat apa? Peserta akan dapat melihat apa di Melaka. Ini ada 3 contoh isi. Yang pertama, pelancong luar negara. Yang kedua, bangunan bersejarah di merata tempat. Dan yang terakhir sekali, kuil Sri Poyata Vinayagar Murti. Mari kita lihat cara untuk membina karangan pada perenggan ketiga. Setelah peserta tiba di Melaka, kelihatan beberapa orang pelancong luar negara juga turut melawat bangunan bersejarah di negeri itu. Peserta dapat melihat bangunan bersejarah di merata-rata tempat seperti Kota Evamosa, Perigi Hang Tuah dan kuil Sri Poyata Vinayagar Murti. Kita masuk pula kepada isi yang keempat. Isi yang keempat, kita akan masukkan maklumat sedikit daripada petikan dan juga maklumat yang telah cikgu nyatakan di sini. Ada beberapa kata kerja kita boleh gunakan. Peserta telah dibawa oleh guru pengiring ke kuil Sri Poyata Vinayagar Murti. Kuil ini merupakan kuil terawal yang didirikan di Malaysia. Seni bina kuil ini dipengaruhi oleh seni bina Belanda. Ciri-ciri seni bina Belanda ada pada bahagian dinding, pintu dan bumbung kuil. Okey, ini adalah isi daripada maklumat yang diberikan dalam buku teks. Kemudian kita sambung pada isi kita sendiri, iaitu peserta mencatat tentang sejarah kuil itu. Mereka juga sempat merakam gambar di kuil itu. Sebelum meneruskan perjalanan, peserta sempat membeli cenderamata untuk ahli keluarga mereka. Kita pergi kepada perenggan yang kelima, iaitu perenggan yang terakhir. Akhirnya bertolak pulang ke sekolah pada pukul 6 petang dan manfaat lawatan. Akhirnya mereka bertolak pulang semula ke sekolah pada pukul 6 petang. Lawatan ini dapat memberikan banyak manfaat kepada peserta tentang bangunan bersejarah. Dan ini pada bahagian bawah, masukkan pengakuan pelapor, tanda tangan dan nama penuh dengan huruf besar, jawatan dan nama persatuan atau kelab, dan di sebelah kanan tarikh yang ditulis dengan huruf besar. Ini adalah contoh laporan disediakan oleh tanda tangan, nama, jawatan dan juga tarikh. Jadi sekadar itu saja perkongsian cikgu untuk hari ini. Diharap dapat membantu murid-murid untuk membuat karangan jenis laporan mengikut kepada teknik dan cara yang telah diajarkan oleh cikgu, iaitu pada bahagian sini format karangan laporan itu sendiri dan juga isi yang boleh kita tulis untuk karangan laporan. Jadi sekadar itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi kita dalam video yang akan datang. Bye.